What I like about this mask is that I don't have to constantly fixing my hijab, but then again it's really uncomfortable. Terima kasih lah yang tengok terharu. Assalamualaikum and hi korang. Bertemu lagi kita di channel saya. So, video saya sebelum ni dia dah cecah 105 view. So, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Bakso tepukkan sikit. Okay, untuk video hari ni saya berhenti sekejap untuk cerita seram. Panas. I'm sweating under this mask but it's cool. We chill. So hari ni saya akan bincangkan tentang kes yang agak popular juga, iaitu kes Gypsy Rose Blanchard. Mungkin ada yang korang dah kenal ataupun dah pernah dengar pasal kisah dia. Untuk yang dah tahu pasal kisah ni, saya terkejut jugalah kenapa korang boleh sampai kat video ni. Okay, tak lawak. Macam tiba tapi tak apa. Tapi motif saya nak ceritakan pasal kes ni adalah sebab saya rasa kes ni kes yang paling interesting yang saya pernah dengar atau discover. So sebab itulah saya nak cerita kat korang dan share dekat korang, dan harap korang boleh dapat pengajaran lah daripada kisah dia. Okay, Gypsy Rose Blanchard ni dia dilahirkan pada 27 Julai tahun 1991. Mak dia pula, nama mak dia Didi Blanchard ataupun Claudine Blanchard, tapi dia lebih dikenali sebagai Didi lah. So dalam cerita ni saya akan panggil dia Didi, anak dia Gypsy. Okay, mungkin video saya yang saya buat ni tak banyak info dari macam YouTuber lain. Mungkin cerita yang saya nak cerita ni, info dia tak sebanyak YouTuber yang lain yang buat pasal kisah dia ni. Tapi ini yang apa yang saya dapat daripada internet lah. So saya nak sharekan dekat korang. So Didi ni, mak kepada Gypsy. Dia ni kita boleh katakan seorang mak yang sayang lah kepada anak dia. Sayang gila-gila lah gitu. Dia ni waktu Gypsy kecil-kecil, dia claim Gypsy ada penyakit sleep apnea, di mana sleep apnea ni dia punya pernafasan macam tak konsisten tau. Macam kejap-kejap dia terhenti, macam lebih kurang macam tu lah. Kemudian waktu Gypsy mencecah umur 8 tahun, mak dia Didi menyatakan bahawa Gypsy ni dia mengalami penyakit muscular dystrophy, di mana dia kekurangan protein dystrophy. Protein ni penting supaya tulang-tulang kita boleh berfungsi. Orang yang menghidap penyakit muscular dystrophy ni, dia akan menyebabkan tulang-tulang orang yang menghidap tu menjadi lemah ataupun rosak lah macam tu. Selain itu, penyakit muscular dystrophy ni pun boleh menyebabkan seseorang tu ada masalah berjalan, menelan makanan ataupun muscle coordination. Selepas tu pula, Didi also claim that Gypsy ni ada seizure lah, masalah pendengaran, masalah penglihatan. Banyaklah dia kata anak dia ni ada banyak penyakit lah, katanya macam tu. Disebabkan penyakit-penyakit Gypsy ni, dia terpaksa tidur kena pakai breathing machine untuk bantu dia bernafas. Dan dia perlukan wheelchair dan juga feeding tube. Sebab kan tadi kan masa dystrophy tadi kan dia macam melemahkan kita punya tulang-tulang. So wheelchair, feeding tube ni akan membantu untuk dia makan dan untuk dia berjalan lah. Disebabkan penyakit Gypsy ni, dia perlu menjalani pelbagai rawatan, pelbagai pembedahan untuk sihatkan dia lah. Tetapi in realitinya, Gypsy ni dia boleh berjalan. Dia ni sihat walafiat. Tapi mak dia ni kata dia ada pelbagai penyakit lah. Mak dia ni
Orang cakap mak dia claim Gypsy ni ada pelbagai penyakit sebab dia nakkan attention sebab jaga budak sakit kan. Macam budak tenat macam tu, mestilah orang macam baiknya mak dia jaga dia, bagi dia ubat, sediakan dia makanan, pakaian, gitulah. Macam saya cakap tadi, Gypsy ni dia sebenarnya sihat walafiat tapi mak dia yang claim dia ada pelbagai penyakit. Oleh disebabkan mak dia kata macam tu, dia terpaksa makan banyak ubat, banyak gila, dan disebabkan dia mengambil ubat yang sebenarnya dia tak perlu, gigi dia macam dah rot tau, macam dah rosak, and then dia terpaksa tarik gigi tu keluar. Pada satu hari ni, Gypsy dia jumpa dengan seorang neurologist tau, untuk macam cek-cek lah dia kan, sebabkan dia macam ada banyak penyakit tadi. Tapi doktor neurologist ni, saya panggil doktor je boleh tak? Neurologist macam berbelit lidah nak cakap, sorry. Doktor ni dia dapat kesan yang Gypsy ni dia sebenarnya adalah mangsa daripada orang yang menghidapi penyakit Munchausen syndrome. Betul ke? Mak dia ni, dia ada penyakit Munchausen syndrome, tahu di mana? Tapi tak saya insert kat sini. Bila doktor tu ketahui yang mak dia ni yang sebenarnya yang sakit, dia nak buat report tapi macam tak cukup bukti tau. So dia kendalakan dia punya report tu dulu. Gendala apa ni? Diorang ni salah seorang mangsa daripada taufan hurricane. Waktu hurricane tu berlaku, diorang punya rumah hancur, roboh, dan semua diorang punya macam file-file penting, kad pengenalan semua hilang. And then diorang pindah daripada Louisiana ke Missouri pada tahun 2005. Korang mesti pelik kan, kalau Gypsy ni dia sihat walafiat, macam mana pula dia boleh dapat ubat-ubat tu daripada doktor kan? So, even though Gypsy ni sebenarnya sihat, mak dia ni akan convince doktor tu yang anak saya sakit, dia perlukan ubat-ubat je ni. Macam tu lah. So, doktor tu akan play along lah and then just give the mother ubat tu. Didi ni, dia sanggup menjalani training untuk jururawat agar kalau macam orang tanya dia, anak awak sakit apa? So boleh dia macam, anak saya dia sakit ni, dia perlukan ini. So macam bila dia ambil training jururawat tu, bila orang tanya dia boleh terangkan penyakit anak dia tu secara terperinci lah. So orang takkan syak wasangka dekat dia. Dan makin Gypsy ni membesar, mak dia akan menipu tentang umur dia agar anak dia Gypsy boleh macam nampak muda lah. Lepas tu kan mak dia even claim dia ada penyakit leukemia. So mak dia ni sanggup sampai pergi ke level sampai dia cukur kepala anak dia supaya nampak botak. And waktu Gypsy macam dah reti bercakap, time tu mak dia bagi tahu dia, bila kita jumpa doktor nanti, bila kita pergi macam appointment dengan doktor, jangan bagi sebutir information pun, biar mak je yang bercakap. So all through diorang punya appointment, mak dia je yang akan beritahu doktor yang dia penyakit macam ni, macam mana keadaan dia dah macam pulih ke belum. Dan Gypsy akan duduk diam je lah. Didi je yang akan beritahu doktor tu lah pasal penyakit anak dia. Pada satu hari ni, Gypsy ni dia dapat tahu tau, dia macam dapat tahu sendiri yang dia ni sebenarnya tak sakit pun. Dia sebenarnya sihat dan dia boleh berjalan. And at the same time, pada tahun 2011, dia berjumpa dengan seorang lelaki ni. And then diorang mula-mula berborak. Lepas tu diorang mulalah menjalinkan hubungan boyfriend-girlfriend macam tu. Pada tahun tersebut, Gypsy dia cuba untuk lari daripada mak dia dengan boyfriend dia, tapi mak dia dapat track diorang berdua macam melalui kawan-kawan dia lah. Dia beritahu boyfriend Gypsy ni yang dia sebenarnya minor, walhal time tu umur dia 19 tahun. Bila Gypsy ni balik je rumah, mak dia bawa dia balik rumah,
Didi ni dia hancurkan komputer anak dia dan dia tak memberi makan kepada anak dia. Gypsy pun dia stated yang mak dia akan kadang-kadang akan pukul dia, tapi dia tak boleh nak cakap apa. One day Gypsy ni dia dapat cara untuk online balik, macam untuk borak-borak dengan orang tu. Dan pada masa itulah dia jumpa boyfriend dia yang baru yang bernama Nicholas John dekat Christian dating site. Dia beritahu boyfriend dia Nicholas ni tentang kebenaran mak dia, apa yang mak dia buat terhadap dia. And then eventually dia minta boyfriend dia tu Nicholas untuk bunuh mak dia supaya diorang boleh be together lah. Pada tahun 2015, saya tak tahu tarikh penuh dia, tapi saya tahu tahun dia lah. Pada tahun 2015, Nicholas datang rumah Gypsy ni, and then Gypsy ni dia duduk dalam bilik air untuk tunggu boyfriend dia bunuh lah mak dia. Selepas je Nicholas ni bunuh mak Gypsy, diorang berdua pergi ke rumah Nicholas, di mana di situlah polis jumpa diorang berdua. Korang mesti tertanya kan, macam mana polis boleh cepat sangat jumpa diorang berdua ni kan. Sebenarnya Gypsy dia ada share dekat Facebook account yang dia share dengan mak dia. Dia kata that is dead, which means perempuan tak guna tu dah mati. 2 kali dia post dekat Facebook. Bila polis tanya kenapa dia post benda tu, dia beritahu yang motif utama dia post ayat tu adalah supaya ada orang discover mayat mak dia. Lepas kematian mak dia, Didi, semua orang macam tertanya-tanya, kenapa dia bunuh mak dia? Sedangkan dia tahu dia boleh berjalan, kenapa dia macam tak nak berdiri daripada wheelchair dia and cakap, saya sebenarnya sihat, saya tak perlukan semua ubat ni, saya tak ada pun penyakit semua-semua yang mak saya nyatakan tu. Tetapi time tu Gypsy ni dia macam takut. Dia takut orang takkan percaya dia disebabkan penipuan yang mak dia tunjukkan dekat orang ramai. Dia takut mak dia akan dera dia ataupun maki hamun dia sebab beritahu orang pasal benda sebenar. Pendek cerita, dia tak ada orang untuk dia percaya lah. Hidup Gypsy ni dia kena kawal tau dengan mak dia. Dia tak boleh pergi sekolah, and bila diorang dekat public, mak dia akan pegang tangan Gypsy untuk suruh anak dia diam lah. Waktu macam orang tengah buat dokumentari tentang dia, macam tengah interview dia cakap yang dia stated yang dia sebenarnya tak gembira dengan kematian mak dia. Tapi dia tak pernah rasa gembira dengan freedom yang dia dapat sekarang. So, waktu di mahkamah, Gypsy dijatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun. While boyfriend dia, Nicholas John, dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Dia kata dia rasa lega sebab dah tak terikat dengan mak dia. Tapi dia tak sedikit pun gembira dengan kematian mak dia. So, itu sahaja untuk video ni. Apa pendapat korang? Pengajaran yang saya dapat daripada cerita ni, Sebenarnya dia bukanlah pengajaran, ia lebih kepada pendapat saya. Okay, bye. saya rasa Gypsy pun macam sayang lagi dekat mak dia, and dia rasa ada sedikit rasa kesal sebab mak kita kan, diorang dah jaga kita. Walaupun macam dalam situasi Gypsy, mak dia control dia betul-betul. Saya rasa kita sayang tu jangan terlampau sayang. Macam budak-budak zaman sekarang, diorang kan rasa macam diorang dah besar, even though diorang baru umur 12, 13, 15 macam tu. Bila mak kita kata tak boleh, even though time tu kita dah sekolah menengah ke apa, even mak kita atau ayah kita kata tak boleh, ada sebab. Mungkin sebab diorang dah hidup lama daripada kita, and diorang tahu benda tu akan membawa kepada apa. So bila diorang bagi nasihat tu, kita dengarlah. Janganlah kita melawan diorang, lagipun melawan mak ayah tu kan dosa. Okey, sampai sini saja video untuk hari ini. Saya harap korang enjoy, and saya minta maaf sangat-sangat. Semua kekurangan, kesalahan tu daripada saya. Yang baik-baik semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So, korang boleh support saya dengan like video ni, komen pendapat korang tentang kes ni, dan subscribe. Lagi sekali saya nak ucapkan terima kasih sebab video pertama saya cecah 100. So, macam saya excited. So, saya harap korang sukalah dengan video saya yang kedua ni. Okay, bye-bye. Ciao.